sekarang ni berbalik kepada topik kita hari ini berkenaan dengan saya akan bagi macam 6 sebab lah kenapa anda rasa anda dah buat macam-macam tapi anda still lagi tak turun berat badan tu. Okay, Sebab situ benda ni adalah sesuatu yang mungkin ramai orang, macam ramai followers saya ataupun ramai wanita dekat luar sana mungkin akan ada masalah ni. Mereka tak tahu kenapa kadang-kadang berat langsung tak turun, kadang-kadang statik kan. Siapa antara anda ada masalah macam ni? Saya pasti ramai kan. Sebab saya pun pernah melalui fasa macam tu juga. So saya rasa kita ni lebih kurang je kan. Okay, so tak apa. So kita tengok 6 faktor ataupun orang kata benda yang mungkin anda tak perasan yang menyebabkan berat badan tu tak turun, ataupun mungkin cara kita pandang tu kita kena pandang daripada aspek kesihatan pula kan. So anda akan lebih macam yakin sebenarnya anda sedang berada pada jalan yang betul menuju ke arah berat badan impian anda. Hopefully 2021 anda sama-sama bersama-sama dengan saya, kita boleh saya boleh guide anda untuk capai berat badan impian. Okay, so pertama sekali, bila kita nak turunkan berat badan tu, kita jangan actually aim nak turunkan berat. Okay, so yang lagi penting adalah penurunan inci. Sebab saya pernah terangkan benda ni ya, penurunan berat is lebih pada penurunan air dan penurunan otot. Okay, tapi kalau penurunan lemak itu yang kita nak cari dalam proses kita nak slim down ni. Sebab tu yang paling penting adalah inch loss tau, bukannya berat tu sendiri. Kadang-kadang anda perasan kalau anda ada tengok testimoni yang saya ada kongsikan ya, untuk produk set kempis perut tu. Yang ni saya just nak kongsi berkenaan dengan, bukan berkenaan produk, tapi saya nak tunjukkan yang saya nak anda nampak. Kadang-kadang anda nampak dia punya loss tu sikit tau. Loss tu anda nampak 5 kilo, tapi dia punya penurunan inci tu dia dah kiranya that person ataupun mungkin wanita ataupun lelaki dalam testimonial tu dia dah jadi sangat kecil walaupun berat tu turun 5 kilo je. Okay, so dekat sini saya nak anda faham konsep penurunan berat badan ni is not anda mencari penurunan berat badan daripada segi kg, tapi dekat sini kita meletakkan target ataupun aim kita adalah untuk turun peratusan lemak tu. Okay, so kalau anda ada, so jangan stres kalau anda diet lepas tu nampak macam angka tu 65 kg dah berminggu-minggu tak turun-turun, tapi try check baju anda makin longgar tak. Kalau baju anda makin longgar ataupun londi tak baik pula kan guna. Yelah, kira longgar lah baju anda ke, pants anda dah longgar ke, maksudnya anda berada pada track yang betul lah. Jangan terlalu fokus kat berat tu, kita kena fokus dekat kita punya penurunan inci. Sebab itu yang sebenar. Sebab saya pernah satu keadaan tu saya juga, macam saya rasa berat tu tak turun banyak tapi baju dah mula longgar. Alright, so kita kena fokus kat sini is untuk penurunan lemak. Target kita adalah penurunan peratusan lemak, bukannya penurunan kg semata-mata. So jangan give up atau jangan rasa anda berada dekat landasan yang salah kalau anda rasa tak ada apa-apa penurunan daripada segi berat. So kalau anda ada duit lebih, anda boleh invest beli body composition analyzer. Dekat situ dia ada macam untuk badan kita berapa peratusan lemak yang paling ideal. So dekat situ macam boleh buat targeting dan sebagainya. Tapi of course lah yang untuk di investment. Okay, tapi kalau tak ada pun tak apa, tak ada masalah. Okay, tak ada apa yang anda perlu risaukan, asalkan anda boleh nampak penurunan daripada segi inci. Penurunan inci tu maksudnya okey dah tu. Berat kg tu tak apa, jangan terlalu fokus. Sebab kita boleh ada dua orang yang dua-dua berat sama, tapi satu nampak kurus dan satu mungkin nampak besar. Okey, sebab satu tu mungkin banyak lemak dan satu lagi banyak pada otot. Okey, so tak ada apa yang nak dirisaukan. Jangan fokus sangat pada angka, sentiasa fokus pada penurunan inci. Itu yang pertama. Okey, yang kedua, anda mungkin terlepas pandang benda-benda kecil yang anda makan, yang anda rasa macam tak ada apa-apa kesan, tapi sebenarnya bila anda makan setiap hari, dia sedang menyumbang ke arah peningkatan ataupun kenaikan berat badan, ataupun menyebabkan anda diet tapi kadang-kadang anda selang-seli dengan makanan macam
kuih-kuih manis terlalu kerap, ada kek air manis lagi. Mana tahu kalau dalam everyday tu tiap-tiap hari ada je kuih, tiap-tiap hari ada je kek air manis macam tu kan. So anda mungkin tak keep track apa yang anda makan. Means anda macam ada, macam nasi tu kurang tapi banyak pada kuih dengan benda-benda manis, banyak pada air manis, sama juga silap-silap akan naik. So it's better macam kita control benda tu. Okay, so kalau anda just control daripada segi nasi ataupun karbo, tapi still lagi aktif makan kuih, kek lah, air manis ni semua, sama lah juga, tak ubah apa-apa pun kan. Sebab tu anda rasa macam anda dah control makan semua. Mungkin anda exercise juga, who knows kan. Sebab saya pun tak tahu anda punya daily routine macam mana. Tapi mana tahu, check balik, ada tak anda ada habit ni, anda suka makan benda-benda manis, kuih, kek, air manis ni semua macam kerap. Bukannya sesekali ataupun bila teringin tau. Bila saya cakap kerap ni, maksudnya anda ambil dalam komposisi yang walaupun sedikit tapi kerap. So dia macam defeat the purpose lah, dan anda tak dapat nak berdiet dengan cara yang betul. Mungkin itu salah satu sebab berat anda still tak turun ataupun static. Sebab dia macam balance balik. Anda control makan, anda pergi exercise, lepas tu anda makan balik benda-benda ni. So berat tu tak turun, tak naik. Okay, possible. Itu pun salah satu perkara yang anda kena tengok juga. Kalau anda dapati macam anda dah ambil semua usaha untuk turunkan berat badan, tapi at last sama je, macam masih lagi tak boleh nak turun, ataupun berat badan tu masih lagi static. Okay, itu kedua. Ketiga adalah berkenaan dengan anda takut pula nak makan. Takut nak makan ni pun kira macam kira satu masalah jugalah. Sebab takut nak makan ni dia boleh membawa kepada penurunan. Takut nak makan boleh membawa kepada kenaikan berat badan, atau boleh membawa kepada berat badan anda tu tak berubah langsung. So saya just akan terangkan secara ringkas lah kenapa benda ni berlaku. Okay, so bila anda tak makan, tapi benda ni bukannya kalau anda dia kurang makan, tapi kurang makan tu dalam tempoh masa yang macam lama, macam anda buat diet ketat kan, lepas tu keep on diet ketat tu untuk tempoh masa yang lama, katakan even 2-3 hari pun, badan anda akan mula salah faham. Dia salah faham ataupun dia akan rasa dia macam opinion dia dah, sebab anda dah kurang makan kan. So badan anda bijak dia berfikir mungkin anda dalam satu keadaan dalam mood kebuluran. Kebuluran ni mungkin kat tempat yang anda susah nak dapat makanan, dan susah nak dapat makanan, dan kiranya semua makanan dan lemak yang anda ada dalam badan tu dia tak akan dibakar. Metabolisme anda secara automatik akan turun. Lepas tu lemak tu akan disimpan. Pembakaran lemak tu tak akan berlaku, sebab badan akan ada satu, orang kata, auto signal yang mungkin anda berada dalam satu situasi di mana anda berada dalam situasi yang di mana kesukaran untuk anda mendapatkan makanan tu. So apa akan berlaku? Sebab tu jangan berada dalam mood langsung tak makan, ataupun makan terlalu sikit dalam masa satu hari. So anda punya body akan turn kepada mood kebuluran. So lemak akan disimpan, metabolisme jadi rendah, pembakaran lemak tak akan berlaku dengan optimum. So itu boleh menyebabkan berat badan anda tak turun, malah ada potensi juga berat badan anda naik, sebab metabolisme dah makin rendah. Saya minta maaf hari ni sangat-sangat sebab lighting saya tak berapa okey. Dengan izin Tuhan esok okey kot. Tapi saya harap anda nampak dan suara saya jelas. Nampak kan? Cuma part mata saya rasa macam mata panda pula. Okey dah, tak apa. It's okay, doesn't matter. At least saya dapat sampaikan apa yang perlu. So saya harap anda jelas. Takut nak makan tu pun isu juga, masalah juga yang menyebabkan anda mungkin akan berada dalam satu situasi yang menyebabkan berat badan anda tu tak boleh nak turun ataupun statik. Okay, so saya pernah cadangkan banyak live saya dan even posting saya berkenaan dengan cara pemakanan pinggan sihat Malaysia, iaitu suka-suka separuh. Anda makan yang tu, that's the best. Seriously, sebab dia punya kalori kalau anda ikut betul-betul dia lebih kurang dalam
1200 ke 1300 kalori, which is yang diperlukan oleh badan anda secara orang kata pada tahap yang dia bukan minimum, pada tahap yang terbaik, dan anda still boleh lose weight. So check out balik semua saya punya live, mana-mana yang saya ada bercakap tentang cara pemakanan dan sebagainya. Tengok balik posting-posting saya, macam mana nak nak amalkan cara pemakanan suku-suku separuh tu. Dengan izin Tuhan, dia boleh membantu anda untuk turun berat badan. Kalau saya pun ada bagi link nanti dekat atas ni, nanti saya akan tinggalkan link. Actually is macam group support lah yang saya wujudkan. Members tak ramai lagi, baru dalam 10 orang setakat ni. Actually saya wujudkan group ni, saya akan bagi input selalu berkenaan dengan proses penurunan berat badan, dan saya sebenarnya minta juga feedback daripada ahli-ahli dalam group tu, apa yang dia perlukan untuk turun berat badan, apa masalah yang dihadapi kan, dan sebagainya. Tak berapa aktif lagi grup tu masa ni. Saya pun masih lagi mencari member. So kalau anda rasa anda perlukan bantuan, anda perlukan coaching dan input, saya selalu bagi input terkini ataupun tips yang mungkin benda kecil-kecil yang tapi kalau anda amalkan dengan izin Tuhan berterusan, dia boleh bantu anda untuk turunkan berat badan. Nanti saya tinggalkan link dekat description live ni. Kalau anda berminat, just klik. It's a Telegram group, community Sihat Langsing MK. So boleh join group tu, ajak sekali kawan-kawan, boleh sharing dengan kawan-kawan yang perlukan. Kita ramaikan community kat situ. Tiap-tiap hari saya akan bagi input. Now hopefully bila group tu makin berkembang, dia boleh jadi satu group yang kita buat perbincangan secara terbuka kan. Kita boleh share motivasi dan sebagainya. Alright, itulah niat saya sebenarnya. Tapi ialah kadang-kadang masih lagi dalam proses dapatkan kepercayaan follower saya kan, dan mereka yang mungkin saya dah PM untuk minta join, sebab semua yang saya tawarkan dekat sana adalah totally percuma. Okay, cuma adalah sedikit sebanyak saya ada masukkan juga di situasi mana yang mungkin anda perlukan suplemen dan sebagainya. Tapi itu bukan aim sebenar saya. Pada saya group tu, kalau siapa-siapa yang dah masuk pun tahu, 95% of the time saya banyak bercakap tentang tips-tips apa yang anda perlu buat, punca-punca kegemukan berlaku dan sebagainya. It's a good thing saya rasa. Ini sebenarnya projek MK Signature, projek pioneer kami, macam projek khidmat masyarakat kami lah untuk semua followers kami. So kalau anda rasa anda perlukan, nanti boleh klik link tu dan join group, dan boleh ajak mana-mana teman-teman dan keluarga maybe, dan mereka yang perlukan untuk turut sama dalam group tu. Okay, so ketiga tadi, jangan takut makan, sebab takut makan boleh menyebabkan anda naik lagi berat badan tu. Okay, so it's not about not eating. Okay, stay healthy, stay fit. Bukannya stay stay hungry dengan stay fit. Okay, stay healthy. Healthy means you eat accordingly kan, makan ikut apa yang perlu. Semua tips-tips tu saya dah selalu bagi. Boleh tengok semua live saya dan posting-posting saya, banyak saya ada kongsikan. Banyak juga tips yang untuk beginners pun ada, banyak saya kongsikan. Nanti boleh tengok balik live saya yang mana yang anda rasa boleh membantu, dan boleh pick up lah sikit-sikit untuk tolong. Kalau perlu personal, nanti saya ada tinggalkan link juga dekat atas ni, dekat saya punya posting ni. Kalau perlu nanti just contact saya, just PM saya. Kita boleh borak as friend. Anda jangan terlalu takut dan rasa macam saya macam nak berbisnes, saya lebih nak berkawan, saya nak tambahkan networking saya nak bantu wanita dekat luar sana untuk capai berat badan impian dengan cara yang paling natural. Tapi kalau ada yang memerlukan khidmat saya kan, secara orang kata guidance dan panduan dengan apa yang saya tawarkan, saya akan bantu. Tapi fokus saya adalah saya nak buat networking, saya nak berkawan, saya nak tambah lingkungan saya punya sahabat-sahabat, lingkungan saya punya orang kata life circle saya kan, tapi dalam satu group community wanita yang sama-sama tengah macam rasa ataupun tengah memperjuangkan untuk dapatkan berat badan impian, yang saya rasa yang itu macam fokus ramai wanita. So kenapa saya tak boleh nak jadi seseorang yang membantu dan bagi korang input yang korang perlu, dan apa-apa yang korang boleh
korang boleh gunakan kan. Sikit-sikit pun tak apalah, at least start effort tu daripada langsung tak ada, betul? Okay, so anggap saya sebagai kawan. Okay, boleh tekan link tu, masuk group tu anytime. Saya akan bantu anda nak WhatsApp personal saya pun boleh. Mana-mana yang saya boleh bantu, saya akan bantu. Okay, so yang ketiga. Keempat, terlampau fokus senaman jenis kardio ataupun langsung tak senam. Okay, senaman jenis kardio ni dia macam jumping jack, zumba, skipping lah. Okay, tapi anda kena tahu yang sebenarnya senaman yang penting adalah senaman berbentuk bebanan, macam angkat berat, push up, plank, macam tu kan. Tak apa kalau boleh buat 5 minit sehari pun, buat je dulu. Sebab bila anda buat senaman berbentuk bebanan ni, dia akan meningkatkan anda punya jumlah jisim otot. Okay, so bila jumlah jisim otot tu meningkat, anda punya metabolisme tu meningkat. Dan sebenarnya bila jisim otot anda tu tinggi, si lemak susah nak melekat. So susah nak melekat, susah nak terbentuk. So sebab tu kalau anda rajin buat sukan ataupun senaman bebanan macam plank, push up ni, walaupun tiap-tiap hari sikit kan, dia akan sangat membantu untuk anda turunkan berat badan. Dan paling penting, anda punya weight tu akan stabil. Walaupun tak dapat turun pun, kemungkinan untuk berat badan anda tu naik tu sangat rendah. Sebab anda punya muscle tu, dia akan menghalang daripada sel-sel lemak tu bukan terbentuk lah, macam nak melekat lah orang panggil terms dia kan. Tapi lebih kurang macam tu lah apa saya nak sampaikan. So kalau anda langsung tak buat senaman bebanan pun, dia macam faktor juga yang menyebabkan berat badan anda tu macam statik je, tak turun, ataupun anda tak buat senaman langsung. Just nak ingatkan pada anda, orang yang buat senaman dengan tak, bentuk badan dan kekemasan badan tu lain. Kadang-kadang ada satu orang yang berat 50, dua orang, tapi satu tu body dia akan nampak lagi lawa. Sebab bila senaman tu dia akan membentuk body kita tu akan fit. Kalau macam kita turun je tanpa senaman, kita still akan nampak kurus, tapi mungkin kita tak nampak fit macam mereka yang bersenam tu. Okay, yang tu anda kena clear. Itu keempat. Poin kelima, kalau anda rasa anda ada masalah untuk menurunkan berat badan, biasanya salah satu kategori, orang kata kategori lah individu yang susah nak turun berat badan adalah mereka yang ada thyroid. Okay, mereka memang susah nak turun ni sebab ketakseimbangan hormon dalam badan. So dia punya diet pun spesifik, tak macam diet kita yang ada diet khas yang memang khas untuk mereka yang ada thyroid. So kalau anda rasa anda dah cuba macam-macam cara tapi still berat badan tu statik, tak boleh nak turun langsung, apa kata anda pergi buat ultrasound scan ni untuk nak tahu tahap hormon dekat dalam badan anda tu macam mana. Okay, sebab kita risau yang anda tak boleh nak turun berat badan tu bukan sebab metabolisme ataupun ni lah benda-benda lain kan, macam senaman ataupun makanan, tapi mungkin disebab mana tahu ada masalah kesihatan yang anda tak tahu. So kalau anda rasa anda dah cuba semua tapi still lagi berat anda tu tak boleh nak turun, saya amat mencadangkan anda untuk pergi buat ultrasound scan tu untuk tahu anda punya tahap hormon dalam badan untuk anda ambil tindakan seterusnya. Sebab kadang-kadang kalau kita try semua masih tak boleh tu, macam ada masalah juga kat situ kan. Kita nak tengok juga benda tu kan. Itu kelima. Yang last sekali adalah, kalau anda tak cukup tidur 6 ke 8 jam sehari, itu pun dia boleh menyebabkan juga anda punya proses penurunan berat badan ataupun anda punya proses pelangsingan tu terganggu. Sebab untuk pengetahuan anda, bila anda ada tidur yang cukup, dia ada satu hormon, ada dua hormon yang akan dirembeskan, dan dua hormon ni dia membantu dalam proses penurunan berat badan. So once anda tak ada tidur yang cukup ataupun tak tidur langsung ke, ataupun tidur tu
memang pada tahap yang tak mencukupi untuk dewasa 6 ke 8 jam satu hari. So ada kemungkinan ada kemungkinan lah yang menyebabkan ataupun itu mungkin salah satu punca kenapa anda tak dapat turunkan berat badan, ataupun berat badan anda statik dan tak dapat orang kata turun lebih banyak, dia masih kekal je dekat tahap lama. Okey. So itu adalah 6 sebab kenapa anda mungkin masih rasa berat badan anda tak turun, ataupun berat badan anda statik kan. So ada 6 sebab asyik tersyashul. Okey, 6 sebab tadi. Satu, terlampau fokus dengan angka kg, padahal sepatutnya yang anda kena target adalah aim untuk penurunan peratusan lemak dalam badan anda. Okey, so kedua, anda mungkin terlepas pandang makanan ringan ataupun makanan manis yang mungkin anda ambil tanpa anda sedari dalam kekerapan yang tinggi. 3, anda takut untuk makan dan menyebabkan keseluruhan metabolisme anda menjadi rendah dan proses penurunan berat badan itu terganggu. 4, anda tidak fokus pada senaman berbentuk bebanan seperti plank, push up dan sebagainya untuk membentuk lebih banyak otot, sebab lebih banyak otot ni akan meningkatkan metabolisme dan of course dia akan menyukarkan pembentukan sel lemak, dan seterusnya of course lah peningkatan metabolisme akan membantu penurunan berat badan dengan sangat efektif. 5, anda mungkin ada masalah kesihatan yang mungkin anda perlu pergi cek balik, terutamanya mungkin thyroid, sebab thyroid ni adalah salah satu isu yang besar kemungkinan boleh menyebabkan anda ada kesukaran untuk menurunkan berat badan. Dan 6, anda tidak ada tidur yang mencukupi dan menyebabkan ketidakseimbangan hormon sekali lagi, dan itu adalah punca kenapa anda tak dapat nak turunkan berat badan. Okey.